TV KPM. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya hari ini, Wani Keri. Apa khabar anda semua? Wani harap anda semua sihat-sihat belaka kerana ialah sekarang ini kes kita semakin meningkat namun kita masih belum berjaya untuk putuskan rangkaian ini. Jadi Wani nak pesan kepada anda semua, jadilah rakyat Malaysia yang bertanggungjawab untuk sentiasa patuh pada SOP. Pakailah hand sanitizer banyak kali pun, pakailah pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Alright, untuk topik kita hari ini adalah satu topik yang agak penting juga untuk kita semua belajar, iaitu subjek fizik. Nak tahu apa dalam fizik yang akan kita belajar hari ini? Kenalah tunggu dan kita akan tengok dulu profil guru kita pada hari ini. Mari kita saksikan. Jom kita persilakan guru kita Cikgu Nora Fizah dari SMK Air Merah Kulim Kedah. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam Wani. Sihat ya Cikgu? Wani sihat ke? Alhamdulillah, saya sihat seperti inilah Cikgu. Okey, selamat datang ke studio Road to Success. Dan hari ini sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita, nak jugalah tahu apa sebenarnya akan kita belajar hari ini. Sebab Wani nampak Cikgu dia bawa hadiah lah untuk Wani ni. Kita nak belajar apa ni Cikgu hari ni? Ya, betul Wani, tu kita nak tunjuk sekejap lagi. Yang sebenarnya hari ini kita nak belajar tajuk gelombang bagi fizik tingkatan 4. Okey, tajuk ni Wani sebenarnya murid belajar dalam bab yang kelima dah. Okey. Daripada 6 bab. Alright, so kita akan belajar gelombang. Ya, betul. Wow, tu yang cikgu bawa ini namanya apa cikgu? Okey, yang itu kita panggil spring slinky. Spring slinky. Kan ada banyak nama budak-budak main. Cikgu ni memang tak? childhood tapi saya tak pernah malah main yang besi punya cikgu. Sesuatu yang lain daripada lain. Okey, kita nak tahu lebih apa yang akan cikgu ajar hari ini, tapi sebelum tu kita nak ajak cikgu untuk pakai hand sanitizer lah. Ini dia. Okey, so saya cikgu boleh pakai hand sanitizer. Okey, baik. Wani pun akan pakai sekali. Ini sebagai langkah berjaga-jaga sepanjang program ini dan Wani nak bagi tahu sepanjang program kita akan pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jagalah. Dan sekarang ini kita nak berkenalan dengan anak murid cikgu yang akan sama-sama dengan kita selama 1 jam ini. Jom kita bawakan semua pelajar cikgu yang akan sama-sama join kita dalam Road to Success hari ini. Mari kita panggil mereka semua. Ada tak? Assalamualaikum, apa khabar semua? Sihat? Hai semua. Boleh unmute mic tu. Cakap hello. Jangan malu. Hello. Hello. Okey. Hai. Tu dia. Kita nampak ada berapa pelajar di sini? Ada 6 pelajar. Jom kita nak perkenalkan nama mereka. Kita minta mereka perkenalkanlah diri mereka ya. Kita mulakan dengan Kuan Goi Ching. Dipersilakan. Kuan Choi Ching. Salam sejahtera, nama saya Kuan Choi Ching. Okey. Kuan umur berapa? 17 tahun ini. Alright. Seterusnya kita nak tanya Nurul. Okey, Hai, Nurul. selamat sejahtera. Nama saya Nurul Hasuna. Boleh panggil Hasuna. Hasuna. Okey, terus kita nak tanya Deva. Deva. Okey, dipersilakan Deva. Bagi tahu nama dan umur anda. Salam sejahtera, nama saya Dewa Sulaiman. Boleh panggil saya Dewa, saya umur 17. Alright, seterusnya kita nak tanya Pratiba. Hai, selamat sejahtera Cikgu dan Kak Wani. Ya, saya. Nama saya Pratiba Sudaga, boleh panggil saya Pratiba dan saya berusia 17 tahun. Ini dia antara seorang pengawas yang mewakili pengawas di sekolah ya. Seterusnya kita nak tanya Nias. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nias Natasha binti Shazli. Boleh panggil Nias. Saya berumur Alright, dan 17 akhir sekali tahun. kita ada Mahdi. Silakan Mahdi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Mahdi bin Muhammad Syarul, boleh panggil saya Mahdi.
Alright, itu dia. Nampaknya semua anak murid cikgu dah perkenalkan diri mereka. Ya, betul. Dan kalau anda semua sudah bersedia untuk belajar dengan cikgu, make sure ada ni semua jawapan sebab kejap lagi cikgu nak tanya soalan kan? Ya, betul. Soalan mengenai gelombang. Betul. Dan jangan ke mana-mana kerana kita akan kembali dalam Road to Success SPM 2021 sebentar saja lagi. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Dalam topik ini ada beberapa perkara yang perlu diingati. Yang pertama adalah rumus gelombang. V sama dengan F lambda. V adalah untuk hal laju, F adalah untuk frekuensi dan lambda adalah untuk panjang gelombang. Yang kedua adalah sudut tuju adalah sama dengan sudut pantulan. Satu-satunya yang berubah adalah arah perambatan gelombang. Aplikasi yang menggunakan pantulan gelombang ini adalah sonar. Sonar adalah satu kaedah yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Gelombang yang dibebaskan oleh kapal akan dipantulkan oleh ikan dan diterima semula oleh kapal. Ini membolehkan mereka mendapat data berapakah bilangan kumpulan ikan yang ada di situ. Pembiasan gelombang ini ialah satu fenomena yang berlaku akibat perubahan perambatan gelombang yang bergerak dari satu medium ke medium yang lain disebabkan oleh perubahan laju gelombang. Ciri-ciri yang kita boleh perhatikan apabila kejadian ini berlaku dari segi arah, sudut biasan, panjang gelombang, frekuensi dan juga laju. Salah satu subtopik yang saya gemari ialah pembelawan gelombang. Pembelawan ialah sebaran gelombang apabila bertemu dengan satu halangan atau mengelilingi suatu halangan. Ciri-ciri pembelawan gelombang ialah frekuensi, panjang gelombang dan laju rambatan gelombang tidak berubah. Seterusnya, panjang gelombang berkadar terus dengan sebaran gelombang. Saiz celah pula berkadar songsang dengan pembelawan. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru cemerlang subjek fizik iaitu Cikgu Nur Hafizan Abdul Wahab dari SMK Air Merah Kulim Kedah atau ingin dikenali lebih dengan panggilannya Cikgu Nora. Ya, betul. Okey, hari ini jadi Wani panggil Cikgu Nora lah ya. Ya, boleh. Alright Cikgu. Jadi anda semua kat rumah dah sedia ke? Anak murid Cikgu dah bersedia semua? Kalau dah bersedia buat thumbs up macam ni. Okey. Nampaknya semua dah bersedia. Jadi kalau cikgu sudah bersedia, mari kita mulakan sesi pembelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Okey, terima kasih Wani. So jadi hari ini seperti yang kita bagi tahu tadi, kita nak belajar tajuk gelombang. Okey, so cikgu tunjuk dekat sini. Okey, so ini adalah fizik tingkatan 4, bab 5 gelombang. Okey, daripada keseluruhannya murid yang akan belajar dalam tingkatan 4 ni ada 6 bab keseluruhannya. Jadi hari ini kita nak ulang kaji semula lah. Okey. So sebelum kita terus kepada konten, kita tengok dululah sedikit pengenalan. Okey. Jadi dekat sini cikgu ada sediakan satu gambar. Jadi gambar ni kalau Wani tengok gambar apa? Kat sini biasa ni. Tengok. Ini adalah instrumen muzik cikgu. Okey, instrumen muzik. Tapi apa kaitan dengan tajuk kita hari ni? Kita minta student jawab boleh? Boleh. Jom kita tanya. So siapa nak jawab? Boleh angkat tangan. Siapa nak jawab soalan pertama dari cikgu ni? Awal dah tanya soalan. Okey. Tak ada siapa angkat tangan. Cikgu kena pilih lah cikgu. Nak pilih. Sebagai permulaan. Sebagai permulaan nak pilih, kita pilih Kuan. Kuan. Boleh Kuan? Boleh cikgu. Okey. So apa yang kamu rasa kaitan alat muzik ni dengan tajuk yang kita nak belajar hari ini? Alat muzik akan menghasilkan bunyi apabila kita menggetok ataupun menggetar. So bunyi yang dihasilkan ini dikatakan sebagai gelombang. Okey, bagus sekali Kuan. Ya. Okey, jadi keyword yang Kuan bagi tadi
alat muzik itu menghasilkan getaran ataupun ayunan untuk menghasilkan gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu adalah salah satu gelombang yang kita ada hari ini, Wani. Kita nak tengok. Okey. So satu lagi, Wani juga ada spring slinky yang cikgu bagi tadi. Ya, ini dia. Okey. So cuba Wani goyang-goyangkan dia, main-mainkan dia. Macam tu ke? Ya, betul. Kosong tu Wani Giri main benda ni. So sebenarnya apa yang Wani buat tu, Wani mengayunkan spring tersebut. Betul tak? Ya. So sebenarnya bila Wani dah buat ayunan macam tu, itu maksudnya Wani telah menghasilkan gelombang. Aha, tu dia. Sebab dulu saya main dia plastik. Yang ni besi. So dia yang ni yang dari Makmal punya. Okey, faham? Okey, jadi dekat situ dua keyword tadi kita dapat. Satu getaran, satu ayunan yang Wani buat. Jadi itulah cara untuk menghasilkan gelombang. Baik. Okey. Jadi dekat sini hari ini kita nak tengok beberapa subtopik dalam tajuk gelombang. Okey. Tadi awal-awal cikgu dah bagi tahu dalam tajuk gelombang ni sebenarnya ada lebih daripada 4 subtopik. Tetapi hari ini kita nak cover cuma 4 fenomena penting yang perlu murid kuasai. Kenapa? Sebab soalan peperiksaan SPM tiap-tiap tahun keluar tajuk ini. So ini adalah topik favourite untuk keluar dalam SPM. Ini kira soalan yang selalu di spot lah sebenarnya. Ya, betul. Soalan yang selalu di spot. Jadi kita nak kuasailah keempat-empat ini dalam masa kita buat kelas hari ini. Baik. Okey, so tanpa melengahkan masa kita terus kepada tajuk yang pertama iaitu pantulan gelombang. Okey, so kita tengok dekat sini. Pantulan gelombang akan berlaku apabila gelombang tuju mengena dengan permukaan yang keras dan dibalikkan. So kita tengok permukaan itu macam tu dinding bata tu. Jadi dinding itu akan jadi bertindak sebagai pemantul. Jadi gelombang tu bunyi tu. Orang menjerit tu kita bercakap kena pada satu dinding dia akan balik semula. So itu kita panggil pantulan gelombang. Pantulan gelombang. Pantul, pergi balik. Betul cikgu. Selalu kalau ada bunyi macam ni kalau kita masuk rumah baru, masuk karaoke kat tandas. Pandai Wani. Okey. Jadi kat sini juga cikgu ada sediakan satu gambar lagi. Yang ni cikgu rasa cikgu nak minta murid cikgu explain. Apa kaitan dengan suara yang pergi tadi? Okey, yang ni siapa nak jawab? Saya cikgu. Okey, boleh Pratibha. Silakan. Silakan Pratibha. Kelawar memancarkan gelombang ultrasonik yang dipantul balik oleh ramah-ramah tersebut. Okey. So, Pratibha ada sebut gelombang ultrasonik pula. Apa itu gelombang ultrasonik? Jadi Deva boleh bantu cikgu tak? Apa Deva? Itu? Deva? Apa itu gelombang ultrasonik? Gelombang ultrasonik adalah gelombang yang pergi dengan laju atau panjang gelombang yang tinggi dengan frekuensi yang tinggi juga. Maaf Deva, boleh dekatkan mikrofon dan ulang sekali lagi? Gelombang ultrasonik ialah gelombang yang pergi dengan frekuensi yang tinggi. Ya, betul Deva. Betul. Jadi dekat situ keyword dia frekuensi yang lebih daripada 20,000 Hz. Okey. Jadi kelawar tu mengeluarkan bunyi. Jadi kita sebagai manusia biasa kita tak dengar Wani bunyi tu. Hanya kelawar je dengar. Sebab kita pendengaran manusia kurang daripada 20,000 Hz. Okey. Jadi dekat sini kita boleh tengok dalam bentuk animasi fizik lah. Kalau kita buat eksperimen dalam kelas, kita gunakan gelombang air. Jadi kita letak satu pemantul. Jadi gelombang tu masuk ke sini. Yang Wani nampak warna pink ini. Okey, gelombang 7. Jadi dia akan dipantulkan ke bawah. Jadi ciri-ciri yang kita boleh tengok dekat sini. Okey, cikgu tunjuk dekat jadual di sebelah. Okey, sudut 7 sentiasa sama dengan sudut pantulan. Kita boleh tengok dekat sini. I dengan R itu sama besar. Jadi untuk pantulan dia sentiasa sama. Okey. Dengan panjang gelombang, frekuensi dan laju pula tak berubah. Tapi ada satu sahaja yang berubah, iaitu yang terakhir, iaitu arah dia. Kalau kita perasan, pergi balik arah lain. Jadi hanya itu saja yang berubah dalam pantulan gelombang. Arah perambatan. Arah pergerakan dia lah. Okey. Okey, so dia berubah. Dengan syarat
sudut tuju sama dengan sudut pantulan. Okey, jadi kita dah belajar dah pantulan ni. Kita cuba soalan sedikit dengan murid-murid boleh? Boleh, cikgu. Okey, so adakah semua dah bersedia? Okey, jadi kita ada soalan yang pertama. Antara rajah yang berikut, yang manakah menunjukkan corak pantulan gelombang air dengan betul? Boleh cikgu minta Nias jawab? Nias. Boleh, cikgu. Okey, so silakan Nias. Jawapan dia B, cikgu. Okey, kenapa Nias cakap B? Sebab sudut tuju dia sama dengan sudut pantulan. Okey, kita tengok jawapannya. Okey, betul Wani. Maksudnya bagus sangat ni. Kita Maksudnya faham. dia faham. Dia faham. Tadi pun Wani pun faham ke? Faham. Kita tengok kan sudut tuju sama sudut pantulan. Okey, kita cuba pula tengok dengan soalan yang kedua. Okey, soalan kedua, rajah menunjukkan sistem yang mengesan kandungan dalam perut wanita hamil menggunakan gelombang ultrasonik. Sama macam kes kelawar tadi. Gelombang ni tak bunyi kan buat ultrasound baby. So kita ada pemancar P dan kita ada penerima R. Jadi dekat situ apakah fungsi pemancar P dengan penerima R? Yang ni boleh tak Sudin bantu cikgu? Apakah jawapannya? Siapa nak bantu cikgu? Mahdi. Okay. Mahdi berebut dengan Hasuna. Okey, siapa yang Wani pilih? Kita bagi Mahdi dulu. Okey, silakan Mahdi. Pemancar P, fungsi pemancar P ialah memancarkan gelombang ultrasonik. Fungsi penerima R, menerima ultrasonik yang dipantulkan. Okey, so kita semak jawapan diorang. Okey, so cuba Wani tengok. Betul kan? Betul. Bagus Mahdi. Bagus Mahdi, tahniah. Okey, jadi dekat sini betul lah pemancar P tu yang memancarkan gelombang ultrasonik sama macam kelawar tadi mengeluarkan bunyi. Dan yang menerimanya adalah penerima R tu lah. Dia menerima semula. So, jadi kita dapat detect image bayi dengan menggunakan sistem ultrasound. Okey. Jadi dekat sini jelaslah Wani kan untuk pantulan gelombang? Ya. Boleh dapat A dah ni? InsyaAllah bila saya ambil balik. Jadi sebab itulah dalam cuti-cuti sekolah macam ni pun kena belajar juga. Betul. Sebagai persediaan. Ya. Okey. So seterusnya kita tengok mengapa pula kita guna gelombang ultrasonik, kita tak guna X-ray nak check baby. Wani rasa Wani tahu tak kenapa? Boleh tak guna X-ray? Sebab tak silap saya X-ray untuk kita check tulang kita, cikgu. Baby pun ada tulang. Kenapa tak boleh? Mungkin kerana ada radiasi yang dihasilkan itu, cikgu. Okey. So kita tengok jawapan Wani ya. Jawapan Wani hampir tepat. Pandai ni. Masih ingat lagi yang fizik dulu ya. Saya tak ambil fizik, cikgu. Oh, tak ambil fizik tapi pandainya. Kita macam belajar dari kawan-kawan Tapi kita juga belajar dari kita punya kehidupan seharian kan. Betul. Pernah ke hospital. Okey, jadi betul. Gelombang ultrasonik ni dia kita guna gelombang ultrasonik untuk bayi. Kita tak guna sinar X sebab sinar X ni berbahaya. Dia berfrekuensi tinggi. Jadi apabila dia berfrekuensi tinggi, dia boleh menyebabkan mutasi, kecacatan pada bayi tersebut. Bila dilahirkan nanti bayi tu cacat. Jadi kita tak nak yang tu berlaku. Ya. Okey. Jadi kat sini kita dah belajar kepentingan fenomena pantulan gelombang. Okey, so itu aplikasi dalam kehidupan seharian. So kita dah faham subtopik pertama, kita terus ke subtopik kedua. Boleh, cikgu? Boleh? Boleh. Okey. Jadi dekat sini untuk subtopik kedua, kita akan tengok fenomena pembiasan gelombang. Jadi kita nak tengok apa beza tadi pantulan. Sekarang pembiasan. Pembiasan? Pembiasan tu apa dalam bahasa Inggeris tu, cikgu? Refraction of wave. Refraction. Okey. Yes. Okey, so biasanya kalau Wani tengok, kalau Wani pergi minum, guna straw, letak straw di dalam air. Apa nampak pada imej straw tersebut? Nampak straight sama ke bengkok? Nampak straight sama. Ya ke? Tak kalau pernah perhati straw minuman? Straw minuman yang berada di dalam air tu. Oh, kalau kita tengok dari luar. Dari luar. Oh, dia tak straight, cikgu. Dia jadi lain kan? sedikit. Ya, dia nampak macam bengkok kan. Jadi itu yang kita kata fenomena pembiasan gelombang. Gelombang cahaya lah yang Wani guna untuk melihat tu. Itu adalah pembiasan gelombang. Jadi dari segi fiziknya, kita akan kata maksud pembiasan gelombang ialah perubahan arah perambatan gelombang
yang disebabkan oleh perubahan laju gelombang tersebut, iaitu apabila merambat dari satu medium ke medium lain. Okey, macam contoh, cikgu ada gambar dekat sini, air laut tu, di tengah-tengah laut itu adalah air laut yang sangat dalam. Jadi kalau dekat tepi ni dah cetek. Betul. Jadi daripada kawasan air dalam ke kawasan air cetek, kita nampak dia punya gerakan rambatan gelombang membengkok tu, nampak kan? Nampak. Jadi selain daripada membengkok, dia punya laju juga berubah dan ada beberapa ciri lain juga berubah. Sudut tuju dengan sudut biasa pun dah tak sama. Ya. So berbeza dengan pantulan gelombang tadi. Okey, jadi dekat sini kita boleh tengok ciri-ciri gelombang. Okey, cikgu sediakan dua dekat sini, dua kes, iaitu daripada yang pertama di sebelah sana, kawasan air dalam ke kawasan air cetek. Contohnya kalau kita dari tengah lautan, kita nak menuju ke tepi pantai. Okey, jadi di tengah kawasan air dalam sana, biasanya sudut tuju dia lebih besar berbanding sudut di tepi yang kawasan cetek. Okey. Tetapi sebaliknya, kalau dari cetek kepada dalam, okey, mestilah sudut tuju lebih kecil daripada sudut biasan. Sudut tuju tu kita boleh nampak dari segi yang sudut itulah yang kita nampak dengan garis normal tu. Okey. So panjang gelombang pula, kalau daripada kawasan dalam ke cetek dia berkurang. Okey, kalau daripada kawasan cetek ke dalam dia bertambah. Yang ini macam mana murid boleh tengok panjang gelombang daripada gambar ini? Boleh tengok bentuk ombak tu. Kalau kita nampak dekat tepi pantai ombak kan? So ada satu ombak datang, dua ombak datang. So jarak antara satu ombak ke satu ombak tu kita panggil panjang gelombang. So Wani boleh tengok dekat gambar tu, garisan-garisan tu merujuk kepada panjang gelombang. So nampak yang sebelum tu besar kan? Ya. Yang selepas Kecil. Jadi panjang gelombang akan berkurang. Macam mana? Faham? Faham, cikgu? Murid-murid cikgu di sana boleh faham ke tak? Mesti mereka lagi faham daripada saya, cikgu. Kerana mereka sedang belajar benda tu. Kalau faham, thumbs up dekat cikgu. Thumbs up semua. Okey, bagus. Okey, so seterusnya untuk frekuensi dia tak berubah. Sebab apa tak berubah? Kita menggunakan medium yang sama. Okey, dan laju gelombang berkuranglah daripada di tengah lautan tadi, kawasan dalam ke tepi dia akan berkurang. Okey, macam ombak lah. Ombak di tengah lautan sangat laju. Betul. Laju dia. Tapi bila kita dah ke tepi dia kurang laju. Jadi dia berkurang. So arah perambatan juga dibias mendekati normal. Okey, mendekati normal ni garisan biru tu nampak yang pink tu dekat. Kalau yang ni dia pergi jauh. Betul. Okey. Jadi itu yang kita nak belajar dalam pembiasan gelombang. Okey, so kita uji dengan soalan. Soalan ketiga cikgu hari ini. Okey, so rajah menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke Q yang berbeza kedalaman. Okey, so laju gelombang pada P ialah 18 cm per saat. Okey, so dia kata tentukan apakah laju pada Q. Jadi dekat sini kita ada PQ. Wani ingat tak yang cikgu ajar tadi? Jarak antara gelombang tu. Kalau jaraknya jauh-jauh, panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya besar. Besar. Maksudnya dia kawasan dalam. Yes, pandai. Dah boleh exam sekali dengan murid-murid dah ni. Saya cuba, cikgu. Okey, jadi untuk menyelesaikan soalan ini, boleh tak cikgu nak minta anak murid cikgu share kepada semua orang apa 3 langkah utama yang kita perlu buat untuk jawab dengan tepat soalan ni? Siapa nak jawab? Siapa nak berkongsi? Pratibha. Saya, cikgu. Untuk selesaikan soalan ini, langkah yang pertama yang perlu diambil adalah senaraikan maklumat-maklumat yang diberi dengan simbolnya. Seterusnya, kita perlu mengenal pasti dan tulis formula yang harus digunakan. Dan akhirnya, kita perlu gantikan maklumat yang dicari dalam formula dan lakukan perhitungan seperti biasa. Okey, terima kasih Pratibha. Okey, jadi tengok dia dah tahu dah cikgu dia punya step. Cikgu cakap ikut nak kira mesti buat macam ni. Kalau tak buat macam ni tak dapat jawapan yang betul. Okey? Jadi untuk soalan pengiraan memang cara inilah murid-murid boleh gunakan. Tak kira untuk tajuk apa pun,
So kalau untuk soalan pengiraan, kita ada 3 langkah yang boleh membantu. So langkah pertama tadi, Pratibha kata senaraikan semua maklumat yang ada dengan simbol. Jadi dekat sini cikgu dah bantu kawasan dalam tadi, seperti Wani beritahu, P tadi dalam kan? Ya. Dalam, lambda 1 merujuk kepada panjang gelombang kawasan P, 3 cm, so Q 1.5. So betul lah panjang dalam kawasan P tu. Sebab dia 3 cm. Ya. Kawasan Q cetek. Jadi V1 laju kawasan dalam tadi dah diberi dalam soalan. 18 cm per saat. Jadi dekat sini kawasan yang cetek tu berapa kelajuan dia. Jadi kita kena kenal pasti apa formula yang nak digunakan. Jadi tadi awal-awal pun ada rakan kita berkongsi yang di dalam video tadi, kita ada V sama dengan F lambda. Jadi dekat situ dia menggunakan formula yang samalah di sini. Masukkan dalam formula dan akhirnya dapatlah jawapannya. V yang kedua itu 9 cm per saat. Jadi nampak tak dekat sini? Kalau dalam, dia laju. Kalau cetek, dia perlahan. Perlahan, yes. Betul. Alright. Jadi untuk jawab soalan seperti ini, kena tahu 3 langkah penting itulah kan cikgu. 3 langkah tu. Dan itu sahajalah kan dia punya cara penyelesaian tu cikgu. Tu dia. Sebenarnya kalau kita faham, tidaklah sesusah mana fizik ni kan cikgu. Sebab formula diberi tahu ni dalam puasa. Ya. Ada diberi lagi. Ada diberi formula. Lagilah mudah. Okey cikgu, kita dah jawab sampai soalan yang ketiga dan kita nak jawab lebih banyak soalan yang menarik lepas ni. Tapi kita nak berehat seketika dan anda semua jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini hanya dalam Road to Success App SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru kita hari ini iaitu guru cemerlang Cikgu Nora Fizan atau dikenali sebagai Cikgu Nora dan bersama dengan para pelajar dari SMK Air Merah Kulim Kedah bersama-sama dengan kita. Okey cikgu, kita dah buat apa kata pembiasan gelombang. Kita dah buat pantulan gelombang dan sekarang kita nak masuk ke bahagian seterusnya lah. Jom cikgu, dipersilakan. Okey, baik Wani. So bagus, kita dah faham tadi dua fenomena yang pertama dengan jelas. Jadi sekarang kita nak tengok fenomena yang ketiga iaitu pembelauan gelombang. Jadi di sini apakah pembelauan gelombang? Jadi kita tengok ada satu orang murid, okey, seorang makcik pun bolehlah. Baru balik nak beli nasi lemak, dia lalu dekat tepi dinding bangunan. Tiba-tiba dia kata dia tak nampak ada orang tapi dia dengar bunyi muzik. Dia tak nampak tu ada radio dekat sebelah sana. So kenapa dia boleh dengar sedangkan kita tahu gelombang bunyi ni dia bergerak terus depan. Dia bergerak lurus sahaja. Macam mana? Jadi yang inilah yang dikatakan pembelauan gelombang. Okey, pembelauan gelombang ialah penyebaran gelombang apabila melalui satu celah atau satu halangan. Jadi dekat sini kita boleh tengok pada gambar ni bunyi tu telah disebarkan ke sebelah sini. Yang makcik tu lalu di sini. Jadi dia boleh dengar dengan jelas. Okey. Jadi dekat sini cikgu juga sediakan satu gambar lagi. Jadi yang ni kita boleh tengok warna nampak itu air laut tadi kan? Yang masuk ke kawasan yang sempit. Betul. So kawasan sempit itu adalah celah lah. Dekat sini. Jadi apabila masuk, gelombang 7 masuk. So dia bila masuk celah ni, tengok dia dah berubah corak dia. Tadi dia masuk lurus. Sekarang dia dah membulat. Jadi apa yang Wani perasan? Saya perasan dia mula berubah bila ada halangan di tengah-tengah itu. Ya, betul. Okey, jadi itulah pembelauan gelombang. Apabila gelombang itu melalui celah atau halangan, dia akan tersebar. Jadi bila dia tersebar, nampak dia punya arah pun telah berubah. Ya. Okey. Baik. Jadi dekat sini kita tengok satu animasi lah yang cikgu buat. Nampak ni. Dalam kelas kita tunjuk yang ni sebab kita tak nampak air laut ni masuk ni berubah. Ya, tak nampak dia bergerak macam mana. Kita tak nampak. Jadi kita nampak gambar tadi pun statik kan. Ya. Murid-murid pun nampak kan. Okey. Jadi kita nampak sebelum dengan selepas.
So boleh tak cikgu nak tanya seorang? Apa yang kamu nampak beza sebelum dengan selepas? Panjang gelombang dia macam mana? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba? Mungkin Deva nak cuba? Panjang gelombang? Deva dah angkat tangan. Panjang gelombang dia sama. Sama. Wani nampak sama kan? Sama, cuma bentuk je berbeza. Bentuk berbeza, betul. Jadi dekat sini, kita boleh tengok kesimpulan yang cikgu buat di sini. Kalau untuk pembelauan, panjang gelombang tak berubah. Okey, frekuensi juga tak berubah. Sama juga dengan kelajuan tadi pun tak berubah. Yang berubah hanyalah amplitude dia, iaitu berkurang. Amplitude ni kita boleh tengok macam contoh kalau di tepi pantai tu, di tengah laut, ombaknya tinggi. So amplitude dia tinggi. So bila dia menghampiri ke tepi, yang gambar pertama tadi tu, dia akan jadi lebih rendah. Berkurang. Jadi amplitude dia tu berkurang dan arah perambatan dia tadi masuk satu, sekarang bila dah selepas pembelauan dia akan pergi banyak arah. Jadi pembelauan ada dua ciri yang berubah. Okey, jadi dekat sini cikgu juga letakkan faktor-faktor yang mengubah corak pembelauan. Jadi ada dua faktor utama iaitu celah yang terlibat dengan panjang gelombang tersebut. Okay, so kita tengok kalau celahnya lebar, kalau celahnya lebar selepas pembelauan dia macam kurang bentuk membulat tu. Kalau luas kawasan tu, dia nak masuk tu luas, so dia masih macam kekal sama je. Tapi kalau dia masuk kawasan sempit, baru dia jadi bulat-bulat tadi. Ni kan boleh nampak dengan jelas. Okay, so untuk ciri yang kedua, panjang gelombang tu. Kalau panjang gelombang pendek tu rapat-rapat. So kalau selepas masuk celah, dia macam tak nampak efek dia. Tapi kalau kita gunakan panjang gelombang yang lebih besar, maka kita akan dapat corak dia tu lebih ketara. Lebih ketara lah corak dia. Boleh? Baik. Boleh. Murid di talian pun faham ke semua? Faham? Okey. Semua okey ya? Okey, jadi kalau faham, kita test diorang dengan soalan. Okey, jom. Okey. Kita tengok mereka faham ke tak? Ini adalah salah satu contoh soalan berformat SPM bagi kertas 1, soalan objektif. Okey, jadi tak payah kira. Tengok saja terus boleh jawab. Siapa nak jawab ni Wani? Siapa pilih nak siapa cuba? Nak jawab? Saya nak pilih apa namanya ni? Hasuna. Okey, boleh. Ya, cikgu. Okey, Hasuna sila pilih. Mana satu? Mana satu Jawapannya betul? C. C. Betul ke C? Betul ke C? Cuba Hasuna bagi tahu kenapa pilih C? Kenapa tak pilih A, B, D ni? Sebab corak pembelauan gelombang dapat dilihat dengan lebih ketara. Betul. Wani, kita tengok corak tu nampak membulat kan? Betul? Jadi betul ke tak? Ya, betul. Ya, betul. Saya pun cuba jawab dalam hati tadi cikgu. Wow. Tahniah untuk Wani juga. Nampaknya memang betul-betul memahami tajuk gelombang hari ini. Betul, cikgu. Okey, jadi ini soalan objektif. Kita pergi ke pula soalan yang jenis kena menulis, subjektif. So soalan contoh 5. Okey, kita ada dua rajah. Rajah satu tu kalau Wani boleh tengok, okey, murid-murid juga boleh tengok, panjang gelombang dia tu kecil sikit kan? So yang mana lebih ketara kalau nampak dua ni? Gambar tu. Buat tanya Wani dulu, tak nak tanya student lagi. Tanya cikgu, tanya mana satu cikgu? Selepas pembelauan tu, yang mana nampak ketara, bulat-bulat dia tu? Pembelauan, ketara, rajah 2. Okey, so tak apa. Kita tunggu tengok jawapan Wani sama tak dengan jawapan murid. Jadi kita minta murid jawab dulu soalan yang pertama, bandingkan panjang gelombang untuk gelombang air ini. So siapa nak jawab? Adakah murid yang mana nak jawab? Kuan? Okey, Kuan nak cuba jawab. Cikgu, gelombang di rajah 2 lebih ketara. Okey. Dia tengok, dia tiru sama jawapan Wani. Tak aci ni. 2 markah ni. Bagi jawapan jawapan lain ada tak? Wani dah dapat tadi markah tu. 1 markah? 1 markah. 1 markah yang kedua. Cuba banding yang sebelum dengan selepas pembelauan. Di rajah 1, pembelauan dia panjang gelombang dia sama.
Okey, so kita tengok jawapannya. Ya, betul. Jawapan yang pertama tu, lambda sebelum. Lambda tu adalah simbol bagi panjang gelombang. Okey, jadi panjang gelombang sebelum sama dengan panjang gelombang selepas. Dan jawapan yang kedua tu yang Wani bagi tadi. So Wani dapat markah juga. Ya, Okey. satu markah Satu markah untuk Wani, satu markah untuk Kuan. Ya. Okey, so yang kedua, kita nak bandingkan corak gelombang air pada rajah 1 dan rajah 2. Jadi, yang ni kita dah bandinglah awal-awal tadi. Wani pun dah bagi tahu jawapan. Corak yang dalam rajah 2 ni lebih ketara. Okey, so berdasarkan jawapan ni murid kena tulis satu hubungan. Jadi dekat sini dalam SPM dia kena menggunakan ayat seperti inilah. Okey, semakin bertambah saiz gelombang itu, maka semakin ketaralah corak pembelauan. Okey, jadi kita terus awal ni ke fenomena yang keempat. Baik. Interference gelombang. Interference gelombang. Jadi untuk interference gelombang, okey, kita boleh tengok gambar dekat sini ada dua pemancing sedang memancing. Dia membaling pada waktu yang sama, tetapi ombak dia tu bertindih. Wani boleh nampak dengan jelas? Ya. Bertindih. Jadi dekat sini kita kata interference itu ialah superposisi dua atau lebih gelombang dari dua sumber yang koheren. Koheren tu maksudnya sumber tu sama frekuensi dan sama fasa. Okey, jadi dekat sini bila bertindih, kalau kita tengok sebenarnya dia ada dua jenis. Interference membina apabila puncak bertemu puncak menghasilkan dua puncak yang double. Okey. Jadi kat sini kalau puncak bertemu lembangan maka dia akan menjadi interference memusnah. Dekat situ. So ada dua jenis interference lah. Kalau contoh interference membina ni biasanya kalau cakap perlahan, dua orang bercakap so jadi lagi kuat suara dia. Itu interference membina. Okey. So kita tengok untuk interference ni murid kena menguasai inilah. Okey, kalau untuk soalan pengiraan ke soalan pemahaman. Okey? Jadi dekat sini dia perlu tahu formula lambda sama dengan AX per D, di mana lambda tu panjang gelombang, A adalah jarak antara dua sumber koheren, X adalah jarak antara garis antinod ke antinod ataupun node ke node, dan D adalah jarak dari sumber ke skrin. Jadi kita terus kepada soalan lawan ni. Okey, boleh. Kita nak tanya mereka pula. Jadi soalan ini soalan pengiraan. Wani ingat tak tadi 3 langkah yang Pratibha bagi tahu? Ada 3 yang panjang tu. Saya rasa saya pun nak kena tengok balik apa itu langkah 3-3 Okey, betul. Jadi cikgu pun akan guna langkah yang Pratibha bagi tahu tadi. Okey, langkah pertama senaraikan maklumat daripada soalan. Okey, kemudian kenal pasti dan tulis rumus yang digunakan, buat gantian numerical. Okey, jadi kita tengok maklumat yang ada, cikgu dah siapkan. So murid boleh tengok. Okey, cuba cikgu nak tanya ni. Kenapa dekat sini lambda dia cikgu tulis lain, dalam soalan lain? Dalam soalan apa Wani nampak? 550 nm, nanometer. So nano kena tukar kepada imbuhan yang betul, darab 10-9. Kalau kat sini kita ada tu 24 mm. So kat sini cikgu dah tukar kepada, tak ada 24 sudah. Ke mana? So 24 tu sebenarnya dia dah dibahagi kepada berapa partition tu. Kita nak ambil satu partition je. Okey, so 24 bahagi dengan 5. 5, maka kita dapat 4.8 darab 10-3. Okey, so bila kita masukkan di dalam soalan formula ini, maka kita terus dapat jawapannya. Alright. Okey. Baik. Boleh. So setakat ni masih lagi bagus. Murid-murid bagus ni semua. Kalau okey tunjuk thumbs up. Alright. Bagus. Okey, jadi kita ke soalan yang ke-7. Okay, dapat yang ni jawapan B tadi. Okey, soalan yang ke-7 kita nak bandingkan. Soalan yang sama macam tadi untuk interference, tetapi kita nak compare. So dia soalan ini minta kita compare beberapa perkara, iaitu jarak antara dua celah ke skrin. Jarak antara dua celah ke skrin ini 2 meter, ini 6 meter. Jadi kalau nak compare, kita terus tulis jawapannya. Yang rajah 10.1 ni kecil daripada 10.2. So murid boleh menggunakan simbol, boleh menggunakan ayat. Okey? Kalau nak guna simbol, pastikan ada yang arrow tu je. Yang arrow tu pun boleh. Ataupun boleh juga guna ayat penuh. Kalau kita nak buat ayat penuh, kita baca apa? 10.1
kurang daripada 10.2. Ya. Okey. Jadi yang kedua, kita ada yang colour purple tu, jarak antara dua pinggir cerah berturutan. So nampak ni cerah dengan yang berturutan ni, yang ni dengan yang ni, saya yang mana? Nampak yang ni macam kecil sikit. Ya, betul. Yang ni besar sikit. Jadi kalau nak banding 10.1 pinggir cerah 10.1 lebih kecil dari 10.2. Betul Wani. So murid-murid di talian cikgu rasa dah tercabar dah ni. Kak Wani belajar fizik hari ni dah boleh jawab. Okey, tengok seronok dia orang tengok Kak Wani pun faham. Ya, saya pula yang menjawab soalan hari ni. Okey, untuk soalan ketiga, bilangan pinggir 10.1 kurang daripada 10.2. Okey, yang ini bilangan pinggir tu kita kira. Yang hitam tu kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang bawah ni kita ada 1, 2, 3. So maksudnya 10.1 lebih banyak daripada 10.2. Okey. Bagaimana pula dengan lebar pinggir? Kita nak murid lah jawab pula Wani. Ya, boleh cikgu. Kita je pandai ni. Okey, so siapa nak jawab? Siapa nak cuba tu? Okey. Mahdi, dipersilakan. Lebar pinggir 10.1 lebih kecil daripada 10.2. Dia nampak ni lebar tu, saiz tu. Ya. Okey, jadi kita tengok. Betul. Alright. Betul Mahdi. So kita dah menjawab semua soalan yang diminta kan cikgu? Ya, betul. So kita dah sampai soalan contoh nombor 7 ni dan semestinya lepas ni ada lagi banyak kita nak belajar dengan cikgu ni, tapi sekarang ni Kak Wani nak bagi anda rehat dululah. Rehat cukup-cukup untuk selepas ini akan bersama dengan Cikgu Nora hanya dalam Road to Success SPM 2021. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya Wani Keri serta guru cemerlang fizik Cikgu Nora Fizan atau dikenali sebagai Cikgu Nora, dan kita bersama dengan 6 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah Kulim Kedah. Baik, kita dah sampai ke segmen yang terakhir ni cikgu untuk buat soalan yang lebih susah semestinya. Ya, betul. Jom kita nak buat soalan kita. Dipersilakan. Okey, so seterusnya ni kita nak tengok soalan yang paling mencabarlah untuk murid, di mana soalan ini berada dalam kertas 2 bahagian B. Okey, jadi murid kena menjawab di dalam test pad. Soalan ni kena tulis balik. Okey, jadi soalan ini menunjukkan rajah ada sebuah dewan lama. Okey, so murid-murid ni sekarang hari ni dia kena jadi jurutera. Kena mereka bentuk dewan sekolah yang baru untuk menambah baik sistem bunyi supaya sesuai untuk pelbagai aktiviti dan event-event besar. Jadi sebagai seorang jurutera, murid kena menggunakan pengetahuan dalam sifat-sifat gelombang yang kita belajar tadi. Dia nak kena terangkan apa reka bentuk dewan yang mengandungi aspek-aspek bentuk dewan, jarak kedudukan antara dua pembesar, kedudukan pembesar suara dan mikrofon serta pemasangan kelengkapan dalam dewan. Jadi dekat sini dengan menjawab soalan ini terus dapat 10 markah. Banyak tu cikgu. Betul. Jadi dekat sini kita tengok penyelesaiannya, murid kena buat dalam bentuk jadual. Okey, tetapi dia sebenarnya bukan wajib jadual, tapi cara ini mudah untuk murid jawab dan mudah untuk cikgu semak. Okey. Jadi untuk ciri yang pertama tadi, siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Ciri pertama. Okey, Dewan nak cuba. Ya, Dewan. Bentuk dewan berbentuk auditorium. Okey, bentuk dewan bentuk auditorium. Kenapa pilih jawapan tu? Kerana bentuk auditorium berbentuk luas. Bunyi itu boleh sebar dengan baik. Semua orang boleh dengar. Okey. So kita tengok jawapannya Wani, dewan berbentuk kubah dom segi 4. Betul lah, luas, berbentuk auditorium. Sebab kita pilih tu adalah untuk mengurangkan pantulan gelombang. Event besar kan? Betul. Nanti bunyi tu bising, jadi kita nak kurangkan pantulan tersebut. Okey, untuk ciri kedua,
tadi kita ada jarak antara dua pembesar. Dua pembesar suara. Dua pembesar macam sejarah pula. Okey, so dua pembesar biasa kalau kat dewan kita boleh nampak satu kat hujung sana, satu kat hujung sana. So dia letakkan jauh jarak dia tu. Sebab apa? Kita nak jarak antara dua bunyi kuat berterutan tu lebih rapat. Jadi murid-murid yang dengar dekat depan tu dia akan dapat ramai orang yang dengar bunyi yang kuat. Tadi interferen membina tadi. Ya, betul. Bila jauh kiri dan kanan. Ya. So kita nak rapatkan supaya ramai orang boleh dengar. Okey, ciri yang ketiga. Boleh Nias bagi Nias? Boleh. Kedudukan pembesar suara dengan mikrofon. Pembesar suara tu berada di hadapan mikrofon. Okey, kenapa tu? Untuk mengelakkan dia bergema. Okey. So betul juga. Okey, so kita nak elakkan gema ataupun kurangkan pantulan. Okey, betul. Dekat situ dapat 2 markah. Okey, 2 markah seterusnya adalah dari segi kedudukan pembesar suara dan mikrofon tadi yang macam Nias bagi. Okey. Tiada gema, elakkan bunyi bising hingar dan 2 markah terakhir tu adalah banyak sikit pilihan jawapan yang murid boleh pilih. Okey, so dekat sini pemasangan kelengkapan dalam dewan sama ada nak pasang langsir boleh, pemaidani boleh dan penyerap bunyi pun boleh. Okey, jadi dekat sini apa reason dia ni kita nak pasang hiasan-hiasan ni? Boleh siapa bagi? Pratiba? Untuk menyerap gelombang bunyi. Okey, macam Kuan pun nak cuba tu. Silakan Kuan. Mengurangkan pantulan gelombang. Menggunakan pantulan gelombang. Okey, so sebenarnya kedua-dua jawapan Pratiba dan Kuan adalah tepat sekali. Ya. Okey, so jadi dekat sini dengan menjawab dalam bentuk jadual, so murid dah boleh dapat 10 markah. Betul. Jadi bukan susah kan fizik kan? Senang je sebenarnya cikgu betul. kalau kita tahu setiap step tu. Ya, betul. Jadi hari ini sebenarnya kita dah belajar keempat-empat fenomena dalam gelombang ini. Jadi cikgu dah sediakanlah sedikit gambar merujuk kepada aplikasi dalam kehidupan seharian. Kalau pantulan tu, Wani boleh tengok apa tu? Itu adalah sistem sonar. Yeah. Dia pantul ke dalam laut dan terima semula. Kalau pembiasan pula, untuk mencari kawasan yang sesuai untuk dijadikan pusat peranginan. Kita nak tengok tadi kawasan kurang dia punya tenaga tadi, gelombang tu. Okey, kemudian untuk pembelawan, gajah tu muncung dia sempit ke besar? Muncung? Sempit. Sempit. Jadi bila muncul sempit tadi ingat tak? Kalau pembelawan gelombang melalui celah yang sempit, corak dia akan lebih besar, lebih ketara, lebih membulat. Jadi gajah tu bunyi dekat satu tempat, satu hutan boleh dengar. Ya. Okey. So maksudnya gajah juga menggunakan konsep pembelawan gelombang. Okey, dan yang terakhir kita telah tengok tadi interference. Okey, kat sini cikgu letakkan contoh yang ramai orang guna sehari-hari sekarang ni. Nak belajar online, PDPR, pakai headphone. Jadi sebenarnya kita nak dia ada anti noise cancelling system. Maksudnya kita nak ada interference memusnah. Jadi dekat situ bunyi-bunyi bising kat luar tu murid tak dengar. Jadi dia boleh fokus pada pelajaran yang kita belajar hari ini. Ya, setuju cikgu. Okey, nampaknya sebenarnya fizik ni memang ada kaitan dengan kehidupan seharian kita sebenarnya. Ya, betul. Dan kalau tidak silap saya cikgu, kita bercakap, kita menyanyi, kita menjerit pun mengeluarkan gelombang kan cikgu? Ya, betul. Itulah dia. Jadi hari ini kita dah belajar pelbagai benda yang menarik dengan cikgu Nora. Itulah dia. Memang patutlah cikgu mendapat gelaran guru cemerlang sebab cikgu ajar saya hari ini pun saya dah faham cikgu. Alhamdulillah, saya rasa macam kenapalah saya tak ambil fizik dulu ya cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan dan kata-kata semangat untuk anak cikgu yang akan mengambil subjek ini untuk SPM nanti cikgu. Okey, so terima kasih Wani. Okey, jadi cikgu haraplah segala apa yang kita kongsikan hari ini, apa yang kita belajar hari ini, murid boleh ulang kaji, gunakan masa dengan sebaiknya waktu cuti ini. Okey, jadi kita ulang kaji walaupun kita masih dalam musim
musim pandemik, tak ada masalah, kita belajar dan kita bersedia. Bila tarikh exam tu dia nak umumkan, tak kira bila, so kita bersedia sebelum diuji. Betul. Orang kata sediakan payung sebelum hujan. Ya, Jangan nak tunggu exam baru nak belajar. Betul. Okey, itu dia, jadi kita dah belajar pelbagai perkara yang menarik dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nur Hafizah Abdul Wahab selaku guru cemerlang fizik dari SMK Air Merah Kulim Kedah, dan Wani nak ucapkan terima kasih kepada semua pelajar kita ada, Kuan Choi Ching, Nurul Hasuna, Nias Natasha, Devas Raymond, Pratiba dan juga Muhammad Mahdi, kerana anda semua sangat sporting hari ini bersama dengan cikgu selama 1 jam ini. Ya, betul. Dan Wani doakan agar anda semua berjaya mendapat A+ dalam subjek fizik ini. Amin. Okey, jadi sekian saja dari saya, Wani Kerry. Kita berjumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Okey, salam sejahtera. Nama saya Krishnamurti Subramaniam. Saya ialah waris kepada Devas Raymond dari Sekolah Menengah Kebangsaan Air Merah. Dan anak saya ni dia akan menduduki SPM 2021 tahun ini. Jadi pesanlah harapan saya seperti mana dengan ibu bapa yang lain, supaya semua anak-anak kita akan mendapat keputusan yang paling cemerlang. Tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih pertama sekali kepada semua cikgu yang telah berkorban masa dan tenaga untuk membuat program-program seperti ini. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat maju jaya dan selamat berusaha. All the best. Assalamualaikum. Saya ibu kepada calon SPM 2021 Nur Ainul Fatihah binti Muhammad Hafiz Zaidi daripada SPK Air Merah Kulim Kedah. Titik tolak sebuah kejayaan bermula daripada sekolah dan amat beruntung apabila sekolah tersebut memiliki guru yang cemerlang dan hebat. Mama mendoakan kakak dan kawan-kawan mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM nanti. Ingat kakak, ilmu adalah penentu segala-galanya dan SPM adalah penentu masa depan kakak. Buatlah sehabis yang baik untuk membalas jasa dan keringat guru yang tak berhenti mencurahkan ilmu kepada pelajarnya. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Puan Faizah binti Arifin kepada anak saya yang akan menduduki SPM tahun 2021 dikala negara kita dilanda wabak COVID-19. Diharap beliau dapat memberi tumpuan kepada pelajaran, ikuti PDPR sebaik mungkin, ulang kaji pelajaran dan jangan lupa berdoa agar cemerlang dalam SPM 2021. Sekian, terima kasih.